susah tau. So kamu jangan tengok, oh itu soalan bercerita, benda itu jadi susah. Kadang kami guru matematik tambahan kata, sebab matematik tambahan sendiri sudah cukup susah. So bila dia soalan bercerita, cerita itu jadi senang. Kadang orang cakap macam tu. Hanya masalahnya awak kena faham maksud dia je lah. Okay? So kita sambung soalan 5. Encik Rama menjalani latihan menanam di sebuah padang. Raja menunjukkan 2 papang sasaran yang perlu dipandang oleh Encik Rama. Jarak di antara Encik Rama dengan papan 1 dan papan 2 masing-masing 30, 40. Semua ini ada dalam gambar Raja, tak apalah Okey, kedudukan Encik Rama mula memandang ialah 35 antara papang 1 dan papang 2. So maksudnya bila di sini dia memandang waktu dia hadap ke papan 1 dan dia hadap ke papan 2, dia telah bergerak sebanyak 35 darjah lah itu maksudnya Kemudian hitung jarak di antara papan 1 dan papan 2. Okey, papan 1 dan papan 2. Untuk memudahkan awak terang kepada saya, okey, cikgu buat ABC lah untuk senang awak nak cakap dengan saya. Ini ABC. Okey. Farisa, yang ditanya oleh soalan ini sebenarnya ialah apa? Dia nak tanya panjang BC. Dia nak panjang BC. So, segitiga ini cukup maklumat untuk kita buat pengiraan tak? Cukup. Cukup ingat bila segitiga biasa, 3 maklumat sudah mencukupi. So, buat sendiri. Cikgu tak tanya macam mana sebab soalan ini agak senang. Agak senang. Dia bercerita aja tapi sangat senang punya soalan So, ini saja cikgu terangkan. Kamu cuba. Okey, soalan 6. Raja menunjukkan bingkai gambar berbentuk segi 4 sama. So di sini ada satu maklumat segi 4 sama. Ada guna tak ada guna saya tak tahulah. Tapi yang kita kena tahu nanti ini sama, ini sama, ini sama, ini samalah. Dikantongkan oleh Puan Hidayah dengan menggunakan 2 utas tari. Puan Hidayah mendapati bahawa bingkai gambar yang dikantongkan itu condong ke kanan. Sudut yang terbentuk antara tali yang lebih panjang dengan bingkai. So, kalau sini lepek turun, understood lah kan? Ini mesti tali yang lepek pendek. Ini mesti tali yang lepek panjang. Okay? Dan, tapi kalau tak faham pun tak apa sebab cikgu pun sudah label dalam gambar Raja. Tapi boleh berlaku cikgu tidak label dalam gambar Raja tapi cikgu cakap macam tu saja. Sudut yang terbentuk antara tali yang lepek panjang dengan bingkai ialah 46. Kamu sendiri kena fikirkanlah ini 46 ke ini 46. So, ikut logical thinking lah. Kalau ini lebih rendah, mesti ini lebih panjang. Okay. So, tapi ini tak ada masalah sebab cikgu sudah terangkan. Okay, panjang tali yang disambung pada pintai gambar masing-masing. Okay, sini ada satu maklumat ada di sini tapi tak ada dalam gambar Raja. So, sentiasa baca soalan. Satu, supaya kita lebih faham gambar Raja. Satu lagi, itulah masalahnya. Ada masanya gambar Raja tak bagi kita. So, di sini dia bagi kita. Okay. Bingkai itu masing-masing ialah 15 dan 12. So understood lah yang lebih panjang itu 15 lah. Yang lebih pendek itu 12 lah. Tak boleh terbalik Tak boleh terbalik. Okey. Okey. Kemudian hitungkan perimeter bingkai itu. So berhati-hati soalan ini nak perimeter bingkai. Okay. Katakan cikgu labelkan huruf Okey. A, B, C, D, E. Okey, macam mana kita nak buat soalan ini? Atika? Panjang AB campur BC campur CE campur EA. Okey. So untuk buat ini kita akan buat kalau ikut logiknya lah. Biasanya kalau kita cari perimeter ialah kita akan buat AB tambah BC tambah CE. Tapi adakah kita akan cari semua panjang ini? Tak. Kita akan cari panjang yang mana satu? CE. CE. Okay. So sebenarnya walaupun perimeter bingkai ialah kita tambah ini, tapi kita understood lah dia sebenarnya sama juga kalau kita pakai 4 darat CE. Ini kegunaan dia segi 4 sama. Ayat ini ada tujuannya. Biasanya dia akan sebut benda-benda ini. Kalau tidak, biasanya dia mencukupi cakap itu ialah segi 4 tepat ataupun segi 4 saja.
Biasanya kalau dia cakap benda ini ada kegunaan dia. So sebab dia kata segi 4 sama, kita tahu sisi sama panjang. So daripada saya tambah ke 4 sisi itu, saya tak payah buat kerja ini. Saya hanya perlu 4 kali panjang CE. So bila kita tengok panjang CE, ini ada kaitan dengan segitiga atas inilah. Ada kaitan dengan segitiga atas ini. Okey, sebelum ini segitiga atas ini sudah cukup maklumat untuk kita buat pengiraan dah. Dah, Maklumat dah. cukup. Cukup sebab kita nampak ada 12, ada 15, ada 46 darjah. Sudah mencukupi untuk kita cari EC. Okey, untuk kita cari EC, hanya mungkin saya rasa soalan ini bukan satu langkah sampai punya. Okey, so boleh tak terus cari EC? 12 kuasa, guna betul kosinus kan cikgu? Okey, kalau kamu gunakan petua sinus ikut enlarge kalau kamu gunakan petua sinus, maksudnya you nak ambil pasangan ini kan? Dan? Guna petua kosinus. Oh, petua kosinus. Boleh tak? 12 kuasa 2 sama dengan... Okey, boleh. Boleh, tapi waktu itu isi nanti akan melibatkan kuadratif. Boleh untuk tapak isi ni sorry dia terpaksa kecilkan juga. Okey, untuk tapak isi ini boleh gunakan petua kosinus kalau siapa mampu di mana awak akan buat macam mana 12 di atas di depan, lepas tu 15 kuasa 2 tambah isi kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 15 dalam kurungan isi cos 46. Cos 46. Boleh boleh pakai teknik ini di mana satu langkah awak terus tapak CE, tapi siapa yang pakai langkah ini punya alamat. Okey. Siapa yang pakai langkah ini punya, awak kena hati-hati ini ialah bentuk kuadratif Ini ialah bentuk kuadratif sebab kamu nampak sini isi kuasa 2, sini isi. So kalau siapa mampu buat, boleh. Satu step pergi jawapan dan biasanya di sini awak akan dapat 2 jawapan. Awak akan dapat 2 jawapan, kemudian awak kena ada kemahiran pilih mana satu adalah betul. Okey? Ataupun akan terima kedua-dua. Ataupun sebenarnya satu saja akan dipilih. Okey? Kalau siapa tidak mampu buat kuadratif soalan ini, awak boleh berperingkat Untuk siapa yang tak mampu cikgu cakap saja, awak boleh gunakan petua sinus. Awak boleh gunakan petua sinus, tapak dulu sudut DEC. Tapi dipanjang sikitlah. Panjang sikit, awak tapak sudut DEC. Lepas tu gunakan jumlah sudut ialah 180 darjah. Awak akan tapak sudut EDC. Lepas tu baru gunakan petua kosinus. Kalau ini kosinus yang tidak melibatkan kuadratif. So terpulang kepada kamu kalau siapa boleh terus pakai ini, pakailah, tak ada masalah. Hanya ingat kalau melibatkan kuadratif nanti kena tahu cara tulis pemfaktoran dia. Okey, kalau tak nak awak boleh pakai ini mula-mula gunakan petua sinus. Okey, macam mana awak fikir sendirilah Tapak sudut DEC. Lepas itu apa ini? CED. Apa saya tulis ni? Okey, lepas tu gunakan jumlah sudut 180 darjah. Awak cari pula EDC. Okey, cari pula EDC. Lepas tu gunakan petua kosinus untuk tapak CE. Ini saja tips cikgu bagi Dua-dua boleh sesuka hatilah mana satu awak nak pakai. Kaedah satu pendek sikit, tapi ini untuk siapa yang boleh nampak kuadratif lah. Kaedah 2 panjang sikit, tapi dia tidak melibatkan kuadratif. Okay? Tapi ingatlah, sampai sini belum jawapan dia. Nanti ada satu langkah lagi. Darab 4 baru dapat perimeter dia. Jangan hilang satu markah yang paling senang di bawah ini. Okey. Tak ada masalah, cukup on saja. Okey. Ini pula cerita lain pula. Raja menunjukkan gambar menara contoh pisah yang condong sebanyak 5.5 darjah daripada garis mendekat. So sebab garis mendekat di sini, katakan ini titik ni, garis mendekat di sini. So yang dia cakap 5.5 di sini Okey, cikgu kamu takut kamu tak faham, cikgu akan bagi gambar Raja macam inilah. Sebenarnya dalam exam sebenar cikgu
Kalau pattern sebenar cikgu tak ada tip soalan ini okay. Sebab waktu itu takut cikgu tak sempat terang dalam kelas, cikgu lukis untuk kamu lah. Okay, so itu maksudnya sebab dia kata dari garis tegak. So inilah tempat 5.5. Okay. Lepas tu pada jarak 100 meter, maksudnya katakan sini sampai sini 100 meter. Okay. Sudut dongakan. So kalau kamu belajar dalam matematik sudah, sudut dongakan ialah kita hadap ke atas lah ini tempat dia. Ini awak belajar dalam matematik tingkatan 4 kalau tak silap saya. Okey, sekarang soalan suruh awak anggarkan tinggi menara condong besar ini. Berapakah tinggi condong menara condong besar ini? So, okey, katakan cikgu labelkan nombor Sekejap. So, sebab ini tinggi. Cikgu pun tak tahu awak nak buat dia tajam ke awak nak buat dia tegak. Okey. Tapi cikgu label semua tempat kejap. Cikgu label semua tempat. Okay. Ambil segitiga ini Okey. Kejap. So kamu cuba fahamkan soalan sebenarnya nak mana Okey. Cikgu enlarge. Okey, cikgu panjangkan sikit garis tegak ini. Okey. Ini cikgu panjangkan. Ini dia. Okey. Letak pandai-pandai huruf. A, B, C, D, E. Ada huruf baru tak ada. Okey. Sebenarnya tempat mana yang ditanya oleh soalan? Tempat mana yang ditanya oleh soalan? Intan? Tinggi menara itu. AD tu ke? Okey, AD yang ditanya oleh soalan AD yang ditanya oleh soalan. Okey, di sini ada lagi satu maklumat tersembunyi yang cikgu perlu label dalam gambar raja ini. Siapa tahu? Ada satu maklumat tersembunyi. Sudut 90 Okey, ada sudut 90 darjah sebab dia kata ini garis tegak. Okey So sekarang kalau kamu tengok sisi ini, so bila sisi ini ada dua kemungkinan kan. Mungkin awak gunakan segitiga warna biru ini, mungkin awak gunakan segitiga warna kuning ini sebab dua-dua ada panjang AD. Okey, ada panjang AD. Okey, kita mula dengan segitiga warna biru ini dulu Apakah maklumat kita cukup tak? Kita ada, so kalau sini saya buat dia ufuk, sini ada 90 darjah lah. Ada satu lagi segitiga. Ada lagi satu segitiga ialah ini. Ini. Pun melibatkan AD. Mana satu kita nak pakai ni kejap. Dan condong ke atas. Okey. Okey, cikgu mula dengan ini dulu Ini yang okey kejap. Ini ialah ADC Yang biru punya ialah ADB. Okay. So ADB sebab saya buat dia ufuk dia. So sini ialah 90 darjah lah. Okay. ADB apa lagi kita tahu? Okay, kita tahu ini 5.5. Ada lagi kita tahu tentang ADB? Adalah sudah kan? Okay, untuk garis merah inilah tempat 9. Tak. Okay, tak ada. Ini saja kita tahu 5.5. Cikgu tak patut lukis begitu tajam Sebenarnya tak tahu pun dia punya 90 darjah di mana. Mungkin tak ada pun. Ini saja kita tahu kan. Okey, lepas tu untuk garis kuning ini, segitiga kuning ini, apa yang kita tahu? Kita tahu ini 30.5. Sini 100. Okey, A, D, E. Ada lagi benda kita tahu? Okay. Yang nak cari oleh soalan ialah AD. Okay, AD. Ketiga-tiga segitiga ini ada AD. Okay. Nak tanya mana satu segitiga sekarang mencukupi maklumat untuk kita cari AD. Intan ada tak segitiga yang mencukupi maklumat? Ini segitiga bersudut dekat, kita ada maklumat 5.5. Ini segitiga am.
kita ada 5.5 juga. Ini segitiga yang warna kuning punya, segitiga arm, kita ada 130.5. Yang mana satu cukup maklumat untuk kita cari AD? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, maksudnya ada lagi maklumat tersembunyi yang kita perlu jumpa ataupun kita perlu kira. Bukan daripada tiga segitiga ini, tapi sumber lain. So, tahu tak mana satu lagi kita boleh dapat? Mungkin panjang sisi, mungkin sudut, tapi ada satu lagi maklumat kita sepatutnya tahu. Dekat segitiga yang 90, kalau 90 tolak 5.5? Ya, okey. Sebenarnya ada satu maklumat ini tentang sudut ini, iaitu 90 darjah tolak 5.5. Okey, berapa? 84.5. Okey. So ada satu maklumat tambahan di sini yang tidak diberitahu secara direct dalam soalan. Okey. Okey. Setakat tanya aja, ada lagi tak maklumat lain kita boleh cari? Kalau segitiga yang ABD tu cari sudut D? ABD itu cari sudut D. Kita boleh So di sini sebenarnya ada satu maklumat kita boleh jumpa, iaitu kita boleh buat 90 darjah tolak 5.5. Okey, dapat juga 84.5. Okey. Ada lagi? Sudut dekat ADE. Sudut dekat ADE. Macam mana? 180 tolak 84.5 tolak 30.5. Sudah boleh So kita pakai sudut ini, nak cari sudut ini dengan cara 180 Tolak 84.5 tolak 84.5 tolak 30.5. tolak 30.5. Maksudnya awak datang daripada ini kan? Tiga sudut ini. Dapat ini kan? Okey. So dapat jawapan 65. 65. Okey. So kita sudah jumpa 1, 2 ni. Sebenarnya mungkin itu cara ni bila kita mula-mula tengok kita tak nampak jalan dia. Semua segitiga tidak mencukupi maklumat. Maka kita lupakan nak pakai petua sinus kosinus, kita tengok secara am. Ada tak maklumat tambahan yang kita boleh gorek lagi daripada gambar raja yang ada? Dan biasanya maklumat tambahan tengok jenis sini aja. 90 tolak dia, jumlah sudut macam tu aja. Okey. So, bila awak korek keluar 1, 2, 3, sekarang kita tengok balik ketiga-tiga segitiga ini. Ada tak mana-mana satu segitiga sudah cukup maklumat? Segitiga ADE. Okey. Sebenarnya kalau kamu tengok segitiga warna kuning ini sudah mencukupi maklumat. Sebenarnya bukan mencukupi, sudah lebih pun. Okey. Sudah lebih maklumat sebab awak ada 100, awak ada sudut ini, awak ada sudut ini dan awak ada sudut ini. Awak ada 4 maklumat sudah. Boleh Okey. Maksudnya nanti bila saya nak cari AD, cikgu akan rujuk kepada segitiga inilah. Cikgu akan rujuk kepada segitiga ini untuk sambung cerita saya lah. Okey So macam mana awak fikir sendiri Kita akan sambung dengan segitiga ini yang dipilih. Okey. Nah, cikgu hanya nak tanya satu ni. Segitiga ini mencukupi maklumat untuk buat pengiraan tak? Maksudnya cikgu nak cari apa-apa sudah mencukupi tak untuk segitiga ini? Ini segitiga bersudut dekat. Saya ada 2 sudut ini. Sudah cukup maklumat ke belum? Macam tadi, segitiga arm, 3 maklumat kita sudah cukup. Kalau segitiga bersudut dekat ini, saya ada 2 sudut. Cukup ke tak cukup, Intan? Cikgu boleh cari tak panjang sisi yang lain? Tak boleh. Okay. Tak boleh Kalau kamu masih ingat dalam tips yang cikgu bagi kepada kamu, kalau segitiga arm, kita cukup 3 maklumat, kita boleh buat pengiraan kan? Tapi ada satu kecuali, iaitu kalau ketiga-tiga itu ialah sudut. Maksud saya contohnya soalan ini. Kalau tadi cikgu tak bagi 100 ini, okey? Cikgu tak bagi 100 ini, cikgu tutup 100 ini.
awak hanya ada 3 sudut ini. Walaupun cukup 3 maklumat, tapi segitiga warna kuning ini tidak dapat diselesaikan. Okey? Dan begitu jugalah untuk segitiga bersudut dekat. Walaupun awak ada 2 maklumat di sini, tapi tak mencukupi sebab kedua-dua maklumat itu ialah sudut. Kalau kedua-dua maklumat itu ialah sisi, tak ada masalah. Yang masalah kalau dua-dua ialah sudut, tiga-tiga ialah sudut, itu tak cukup maklumat. Walaupun macam bilangan sudah mencukupi kan. Okey? So untuk soalan apa tak ingat sudah. Okey? So untuk soalan 7 ini nanti awak rujuk kepada segitiga inilah ya. Okey, nanti cikgu akan bagi PDF, awak slow-slow buat ya. Okey, soalan 8. Bearing balik. Okey, soalan bearing ingat bearing selalu ukur dari utara dan ikut arah jam Okey, Raja menunjukkan kedudukan rumah Siti, rumah Ramli dan rumah Hisham. Okey, memudahkan saat kita cerita nanti, cikgu panggil ini S, ini H, ini A. Biasanya kita suka bagi yang ada kaitan lah. So tiga-tiga ini cikgu bagi nama perlainan, so okey. Berhati-hatilah kalau cikgu bagi ini, cikgu katakan cikgu bagi ini Siti, ini cikgu bagi Syabanda contohnya. Okey, maka elakkan pakai SS. Nanti sendiri tak ingat mana satu S, mana satu S ya. Kalau memang huruf berbeza senang sikitlah. Okey. So sekarang cikgu tanya, hitung bearing rumah Ramli dari rumah Siti. Okey. Di mana sudutnya? Itu soalan pertama dulu. Ilya, mana sudut dia? Bearing rumah Ramli dari rumah Siti. Untuk memudahkan, ada 2 U kan. Okay, cikgu panggil pertama itu sebagai U, kedua itu cikgu pakai north lah. BI kan, north. Okey. Sudut mana yang disebut oleh soalan? Bearing rumah Ramli dari rumah Siti. Daripada dekat U. Namakan sudut itu U? Oh. USR. Ya. Okey. So soalan pertama ini soalan pertama ini yang ditanya oleh saya ialah sudut ini. Sebab dia mesti dari utara dan mesti ikut jam. Okey. So kejap cikgu tarik dia ke bawah. So kita cuba fikir sikit idea dulu So nak cari sudut ini, maksudnya kita kena buat apa dulu? Kita nak sudut USR untuk tapak bearing dia. Tapi nak buat dia, kita kena buat macam mana? Ilya sambung. Idea nak buat. Saya nak pakai sin dulu untuk cari. You nak cari apa dulu? Sudut dekat HSR. Okey. Sebab kita tahu USR ialah 65 tambah sudut HSR kan. So sebelum itu saya perlu cari HSR lah. Dan untuk cari dia awak nak gunakan? Petua sinus. Petua sinus. Buat tak payah, orang lain buat sendiri. Okey, boleh? So untuk jawab soalan ini, mula-mula awak gunakan petua sinus, tapak sudut HSR, baru boleh tapak USR dan tapak jawapan. Okey, ingat bila kamu tulis bearing jika, cikgu tak pasti apa jawapan dia, jika jawapan kamu, katakan awak kira-kira jawapan ini ialah 20. So 65 tambah 20 ialah 85 kan? Tapi bila nak tulis bearing kamu 085 bukan 85. Bearing kena tulis dalam 3 huruf. 3 digit. 3 digit So kalau pendia ini original bukan 3 digit, awak tambah kosong di depan dia. Itu peraturan untuk bearing lah. Cikgu takut awak sudah lupa dalam geografi. Ya. Okey, B. Tukar orang pula. Izzat sudah masuk, Izzat? Masuk lagi. Dah, Ibu. Sudah. Okey. Izzat, cuba tengok ini. Bearing rumah Hisham dari rumah Ramli. Mana tempat dia? Tempat kena tahu dulu. Bearing rumah Hisham dari rumah Ramli. NRH ke, Ibu? NRH. Okey. Ini ke? Ini ke? Keluar sampai bawah.
sampai yang 11 km. Sampai rumah Hishan dari rumah Ramli. Maksud awak N A rumah Hishan kali ini. Dari NRH. rumah Ramli. Jangan pedulikan rumah Siti lah. Rumah Siti ada kaitan dengan kita. NRH lagi kan? Yang kat hijau ni. Betul tak? Awak jangan lupa bearing kena ukur dari utara dan ikut arah jam. Adakah sekarang awak ikut arah jam? Tak. Boleh faham So jawapan bukan di sini tapi di sini. Cikgu padam sorry. Okay. So jawapan bukan yang cikgu warnakan tadi. Masalah sebab kalau yang cikgu warnakan tadi itu ikut lawang arah jam. So jawapan yang betul ialah sini Okay. Memang awak kata NRH itu betul lah. Hanya sudut sebenarnya di sini. Boleh itu yang dimasukkan oleh 8B. Sebab ikut arah jam. Okey, macam mana nak buat? Idea macam mana nak buat? Kejap, cikgu hantar ini ke bawah kejap. Okey. Macam nak buat? Izzat, idea? Kalau cari HRS. Okey, maksudnya awak nak cari sudut HRS. Nak cari sudut inilah. Pakai mana? Pakai mana? Okey, tadi awak sudah ada sudut HS. Awak sudah ada sudut ini jangan lupa. Waktu awak jawab A, awak sudah ada sudut ini. Yang 180 tolak 102 dengan sudut tu. Betul. Pakai saja jumlah sudut 180 darjah itu sudah mencukupi jumlah sudut. Pakai sifat ini saja untuk mencukupi untuk awak cari HRS. Okey, lepas tu? Sini ada satu sifat tersembunyi. Selari. Ya. Okey, dua garis ini hadap ke utara, ini ialah dua garis yang selari. Okey, sambung. Kiranya yang sudut pedalaman lah kan? Sudut yang dinamakan sudut. Okey, dua garis selari ini ialah U, ini ialah X, ini ialah N, ini ialah A. You nak kata sudut mana? Sudut USR dengan NRS. Okey, dengan NR. Dua sudut ini. Apa yang awak tahu tentang dua sudut ini? Kalau jumlahkan dapat 180. Okey. Dua sudut ini jumlah dia 180. So dengan gunakan sifat ini awak boleh tahu sudut apa? Sudut Awak nak cari apa sebenarnya? NRH. NRH. Okay, kita akan dapat mula-mula kita tahu NRS dulu. Kita tahu NRS dulu kan? Okay. Pakai ini kita tahu NRS. Lepas tu bila awak tahu HRS, baru awak boleh dapat NRH. Ada orang tak tahu cikgu cakap apa? Mula-mula awak gunakan dua yang selari itu, awak dapat sudut ini. Awak dapat sudut ini. Okay? Lepas itu, awak gunakan jumlah sudut 180 darjah, awak dapat sudut ini. Maka, awak boleh cari sudut ini. Pakai teknik apa pula? Okey, katakan ini jawapan yang salah. Katakan jawapan ini ialah 80. Jawapan ini ialah 75. Maka apakah sudut NRH? Izzat? Ayo. Kalau ini jawapan yang salah katakan ini 80, ini 75, berapa ini? 5. 5 boleh kamu pakai teknik tolak aja untuk siapa yang tak tahu sudut besar tolak Yang seluruh ini
tolak yang merah, tapak sebelah sini lah ya. Okey. Lepas tu, Lepas tu guna 360 tolak yang kecil tu. okey, boleh So untuk tapak warna hijau ini, bearing kita, dia ialah 360 tolak kawasan ini. Boleh So lepas tu kita baru tapak bearing kita, iaitu 360 tolak jawapan NaH kita lah. Dan biasanya cikgu tak risau untuk ini memang akan tepat nombor 3 digit lah. Yang cikgu risau ialah soalan A. Soalan A, tapi rasa okey kot, lebih daripada 90. Tapi berhati-hatilah, kalau tak cukup ingat tulis dalam 3 digit. So cikgu sudah habis bincang soalan 8. Habislah. Kali ini betul-betul habis Okey. So kalau kamu tengok sebab tajuk sebelum ini cikgu tertinggal satu soalan kan. Okay. So kalau kamu tengok dalam tajuk ini ini ada dalam muka surat terakhir modul kamu. So secara awak kena faham lah untuk segitiga bersudut dekat, baru ada cerita ini sisi pertentangan, sisi persebelahan, sisi hypotenuse. Ataupun awak namakan ini sebagai opposite adjunction, kemudian hypotenuse lah kalau awak pakai BI. Okay. So awak kena tahu rumus Trigoria. Ilya, jangan lupa ini lagi Okay, lepas tu teorem Pythagoras. Itu kalau segitiga bersudut dekat. Okay. Kalau segitigaan, maka tak adalah cerita yang kata sisi pertentangan, sisi persebelahan, sisi hypotenuse. Tak main itulah. Kita hanya ada sudut dan sisi dalam pasangan pasangan. Maksud saya kalau ini A, ini mesti sisi A. Kalau inilah sudut yang kita namakan sebagai B, ini mesti sisi B. Datang dalam pasangan. Okey. Lepas tu kita ada petua sinus dan petua kosinus. Dan jangan lupa gunakan petua sinus cari sudut. Berhati-hati dengan case berambiguity. Maksudnya ada dua jawapan. Okey. Case berambiguity itulah yang maksudnya ada dua jawapan. Boleh? Okey, lepas itu kalau kamu tengok jumlah sudut pedalaman dalam satu segitiga tak kisah bersudut dekat ke segitiga biasa ke, dia semua boleh pakai. Jumlah dia 180. Okey, ini nota saya lah untuk tajuk ini. Okey, lepas tu berkaitan dengan luas segitiga. So kalau kamu tengok semua ada 4 1, 2, 3, 4. Untuk satu ini, itu yang belajar di sekolah rendah, setengah kali tapak kali tinggi. Ini kita belajar berapa tajuk sebelum ni, geometri koordinat. Itu biasanya bila dibeli 3 bucu lah. So biasanya soalan ini tak wujud di sini, dia biasanya memang wujud dalam tajuk penulisan segitiga. Okey, lepas itu kalau segitiga arm, kita ada 2 rumus Okey, kita ada rumus tengah A, B, C, C, kita ada rumus Heron. Okey. Terus teranglah rumus Heron jarang digunakan sebab dia biasanya gunakan bila awak ada 3 sisi. Kalau bukan sukatan lama, kamu sukatan baru yang tahun kedua. Sukatan lama langsung tak ada rumus Heron. Cikgu pun baru belajar. Bila sukatan baru ni datang, baru cikgu tahu, wujudnya lagi satu rumus untuk luas segitiga yang dinamakan sebagai rumus Heron. Dia hanya sesuai gunakan dalam satu keadaan. Tapi okeylah kalau ada keadaan itu nak pakai-pakailah. Boleh So itu apa yang awak belajar dalam tajuk ini Kejap cikgu tutup record dulu.